أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا الله 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 اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, ayah, abang dan kakak muslimin dan muslimat yang sangat saya hormati lagi dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur, rasa terima kasih kita setinggi-tingginya kepada Allah Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, yang telah memberi kepada kita begitu banyak nikmat, begitu banyak nikmat. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu hitung nikmat yang aku berikan kepada kamu, pasti kamu tidak mampu untuk menghitungnya. Dan maha baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi nikmat kepada kita tanpa mengharapkan apa-apa juga balasan daripada kita, hamba-Nya. Sebab tu ibu-ibu, ayah, abang dan kakak, jangan lupa untuk banyak-banyakkan bersyukur kepada Allah. Banyakkan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala golongkan kita di kalangan hamba-hamba-Nya yang bersyukur dan dilepaskan daripada golongan hamba-hamba yang kufur. Seterusnya kita akan selamat di alam yang sementara ini, lebih-lebih lagi alam yang baqa, alam yang kekal abadi, iaitu alam kubur kita, alam akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya, ibu-ibu, ayah, muslimin muslimat semuanya, tak lupa juga untuk kita merafakkan ataupun berselawat dan salam kepada baginda kita yang mulia, baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiganya, tak lupa juga untuk kita ingatkan diri kita. Jangan lupa ingatkan kepada anak, menantu, cucu kita, keluarga kita, untuk banyak-banyakkan berdoa kepada ibu dan ayah kita. Ibu dan ayah mertua kita, adik-beradik kita, sanak saudara dan seluruh umat Islam di mana juga mereka berada, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggalkan kita. Mudah-mudahan kita saling doa mendoakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala hitung sebagai sebuah ibadah. Baik, ibu-ibu, ayah, abang dan kakak semuanya, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat pagi, selamat datang ke kelas EQDH. Sekali lagi Allah SWT temukan kita, Allah SWT himpunkan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala lembutkan hati kita untuk berada di dalam majlis ilmu. Sebagaimana kita semua tahu, majlis ilmu ini adalah majlis zikrullah, majlis mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebutkan oleh Nabi kita yang mulia, taman-taman syurganya Allah di atas muka bumi ini. Selamat datang semuanya, selamat datang. Dan pagi ni, sebagaimana kita semua tahu, khususnya bagi yang dah lama, yang dah lama bersama dengan kelas EQDH ataupun yang baru, pagi ni kita punya program soal jawab agama, ataupun nama programnya awak tanya, EQDH jawab. Sebab tu mudah-mudahan ibu-ibu dah sedia dengan soalan masing-masing. Kalau ada soalan, kemusykilan, mungkin kita dengan pasangan ataupun dengan anak-anak, boleh sertakan soalan dekat ruang komen ni. Tapi bagi saya tanya satu dua soalan dulu, lepas tu nanti ibu-ibu tanyalah soalan, nanti saya baca kat ruang komen. Tuan-tuan, insya-Allah saya akan utarakan kepada Al-Fadil Ustaz kita. Yang keduanya, barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah SWT berkati kita semua pada pagi ini. Satu yang kita harapkan, mudah-mudahan Allah redakan kita, Allah rahmati kita, Allah suka di atas pekerjaan ataupun perkara yang kita lakukan. Dan cukup ramai ni yang ada dekat bersama-sama dengan saya dah. Siapa jugalah yang mengucapkan salam di mana juga tuan-tuan berada lah. Sama ada di Johor, ada di Indonesia, ada di Johor, di mana-mana juga. Mungkin saya tak dapat sebutkan. Yang mengucapkan salam, saya juga di sini mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mudah-mudahan ibu-ibu ayah muslimin muslimat semuanya selamat dunia dan juga selamat di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sementara tunggu ustaz kita hadir, kurang lebih 2-3 minit lagi. Suka untuk saya ingatkan ibu-ibu ayah untuk share dulu live kita ini. Untuk kongsikan dulu live kita ini sebanyak yang boleh. Sejauh yang boleh. Ajaklah adik-beradik kita, ajak orang kampung kita, sahabat-sahabat kita. Bang, ustaz kita dah sampai dah. Okey. Mudah-mudahan ustaz-ustaz ataupun sahabat-sahabat kita pun dapat faedah, dapat manfaat daripada perkongsian kita pada pagi ini, insya-Allah. Boleh insya-Allah sebelum saya jemput Al-Fadhil ustaz kita, Al-Fadhil Ustaz Faiz kita, tanpa ringkaskan ataupun tanpa banyak bicara, marilah sama-sama kita buka dulu majlis kita dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati majlis kita pada pagi ini, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, boleh bang jemput ustaz kita? Oh, di mana tu, Dik? Assalamualaikum. Mana tu? Kereta. Alhamdulillah. Mana? Di atas anak sekolah. Oh, dia. Ada sekolah dah? Sekolah dah sini. Dia jawab apa dia? Jam 1, tadika. Terkata pak lah. Oh, ya. So. Dekat mana? Sekolah mana? Kota Damansara. Oh, ya Allahu Akbar. Sihat, Dik, Alhamdulillah, sihat. Sihat nah. Allahu Rabbi ya Karim. Ada. Boleh cakap ni ya? Boleh lah. InsyaAllah. Boleh insyaAllah. Baik, Al-Fadhil Ustaz Faiz kita pun dah hadir. Tuan-tuan semua, suka sekali lagi saya ingatkan, mudah-mudahan dapat share, dapat kongsikan live kita ini. Mudah-mudahan soal jawab kita, mudah-mudahan sedikit sebanyaklah dapat memberi istifadah, faedah dalam kehidupan kita dekat dunia ini. Seterusnya mendapat keselamatan ataupun kebahagiaan di kehidupan yang begitu panjang, bahkan kehidupan yang baqa di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Terus kepada soalan, tuan-tuan nanti bila pertama sekali suka juga untuk saya ingatkan sekali lagi, fokus kepada soalan yang saya nak tanya, takut nanti salah faham pula, dan fokus kepada jawapan daripada Al-Fadhil Ustaz kita. Sedikit maklumat, tuan-tuan, Al-Fadhil Ustaz Piu Faiz ni, kalau tuan-tuan mengikuti YouTube-nya ataupun mengikuti dia punya live dekat FB, saya juga ada petang-petang selalu juga live kat dia dekat pondok ni, banyaknya ataupun boleh saya katakan saya secara peribadi kawannya agak pakar dalam bidang akidah ataupun kita panggil mungkin usuluddin ataupun ilmu tauhid tu. Sebab tu kita boleh tanya soalan berkaitan dengan tauhid, begitu juga dengan fiqh dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, kita terus pada soalan. Tuan-tuan yang mulia, tuan-tuan semua tahu kan, kita baca Quran, kita pun kelas Al-Quran. Kita semua tahu bila kita baca Quran, kita akan berjumpa ataupun kita berhadapan dengan ayat-ayat yang muhkamat dan juga ayat-ayat yang mutasyabihat. So, saya nak tanya kepada Al-Fadhil Ustaz kita ini,
berkaitan dengan ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Dik, macam mana kita ni orang awam lah. Tak payah cerita Tok Guru pandai lah istilah ke apa semua kan. Cuma kita ni orang awam, macam Abang Mi dan juga sahabat-sahabat IQDH kita, macam mana kita nak berinteraksi dengan ayat-ayat muhkamat mutasyabihat ni, khususnya ayat-ayat mutasyabihat. Sila Dik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, yang dikasihi lagi dihormati Al-Fadil kekanda saya Ustaz Suhaimi, Piyu Suhaimi, ataupun di Facebooknya Piyu sekarang Piyu Syemi, dan para penonton yang hadir menonton di Facebook pada pagi. Saya minta maaf banyak-banyak kerana live dalam kereta ini saya tak pernah live ini sebab saya lupa rupanya dah start sekolah dah budak-budak lah ni. Tak apa. Yang penting hati-hati Dik. Mandu tu hati-hati. Tak apalah, dah setuju dah dengan saya terpaksa teruskan jugalah walaupun dalam boleh. Berdasarkan soalan yang diberikan kepada saya oleh Piyu Suhaimi tadi. Bagaimana kita orang awam nak berinteraksi dengan ayat yang mutasyabihat. Bila Al-Quran ni, ayat-ayat Quran ni dia tidak semuanya muhkamat. Ada yang muhkamat, ada mutasyabihat, ada mutlaqah, ada muqayyadah, ada nasikhah, ada mansukhah. Allah. Itu kalau kita belajar dalam ilmu usulul fiqh, dalam kitab usulul fiqh, jenis-jenis ayat Al-Quran. Jadi kalau ayat muhkamat tu maknanya telah jelas. Perlu ditakwil makwil lagi. Contoh. Contohnya aqimus solat, zakat. Jelas lah. Ahad, jelas dah. Takwil lah, tak ada kena paling dia orang panggil makna yang macam perlu dah. Jelas. Itu ayat muhkamat. Tetapi kalau ayat mutasyabih, ini orang panggil makna dia kesamaran, kepada orang awam. Orang alim tu dia jelas. Dia tak perlu takwil dah. Dia tak perlu takwil tafsili, kita kata. Takwil tafsili mana takwil yang menentukan makna murad. Dia tak perlu itu dah orang alim. Faham? Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Itu ayat muhkamat. Tidak sekali-kali langsung tidak ada seumpama Allah Ta'ala. Sikit pun tak ada langsung. Laisa kamitslihi walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak bandingnya pun dengan Allah Ta'ala. Satu pun tidak ada. Lain dia faham dah situ ayat muhkamat. Jadi kalau datangnya ayat-ayat mutasyabihat, seumpama ayat yadullahi fawqa aydihim. Yadun, kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, artinya seputung tangan. Khalaqtu biyadai. Yadai maknanya dua putung tangan. Bil jamaah lah ya. Ya ada bil jamaah lah. Bi aidina, dengan tangan-tangan kami, dengan jamu. Jadi Tuhan ni ada seputung tangan ke, dua ke, banyak. Ni orang panggil mutasyabihat ni. Memberi waham, orang panggil memberi sengkaan dalam hati kita orang awam ni bahawasanya Allah Ta'ala tu seperti makhluk. Kerana punya tangan. Kerana tangan dengan makna hakikinya ialah anggota tubuh badan. Makna hakiki. Dah sama pula dengan makhluk ya? Dah sama pula dengan makhluk ya? Dah sama dengan makhluk pula. Ini orang panggil mutasyabihat. Waham, memberi sengkaan dalam hati kita bahawasanya Allah itu seperti makhluk. Padahal tidak seperti makhluk. Dapat tangan. Ada juga orang kata lah, Tuhan ada tangan, tapi tangan tak sama Tuhan lah.
Tak betul gitu. Nah, kalau kita isbat ni tangan kita pun tak serupa tangan beruk. Dia tak boleh kata Tuhan ada tangan, kita ada tangan, beruk. Tapi tangan kita dengan tangan beruk tak sama. Gitu itu tak sama pada bentuk. Sama kerana berjirim. Nah, berjisim, bertokok. Maka kerana itulah hadirnya ulama ahli sunnah wal jamaah itu untuk memperteguhkan akidah kita orang ahli sunnah wal jamaah. Jadi dalam ahli sunnah wal jamaah ada dua mazhab. Dalam berinteraksi dengan ayat mutasyabihat ini ada dua mazhab. Pertamanya ada mazhabus salaf dia panggil. Mazhabus salaf maknanya mazhab orang-orang yang dulu awal. Orang-orang yang hidup pada 3 kurung dengan 4 kurung. Terdahulu mana hak Nabi sallallahu alaihi wasallam iktiraf. Khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun ialah kurunku. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian kurun yang mengiringi kurunku. Thumma alladhina yalunahum, dan kemudian kurun yang mengiringi kurunku. Jadi itu dia panggil kurun salaf. Kurun salaf. Tapi bukanlah apa nama ni, semua salaf tu baik belaka. Tengok salafus soleh lah baik ya. Ya. Macam khawarij kau semua tu duduk pada juga, tapi tu tak baik tu. Abu Jahal lagi lah. Soleh di kalangan sahabat, tabi'in. Ini orang panggil salafus soleh. Jadi setengah-setengah orang dia ingat kalau dia tu salah. Padahal dia ingat dia tu lahir kurung ke berapa dah sekarang ni, bukan tabi'ut tabi'in, kadang-kadang kita tu kena sedar juga diri kita, rahimahullahu liman arafa biqadri nafsih. Allah Ta'ala merahmati orang-orang yang tahu, kenal diri dia kadar mana, sejauh. Macam kita sedar kita ni kurung ke berapa, lahir pada kurung ke berapa, duduk berapa, jauh dengan Nabi, jauh dengan sahabat, jauh dengan ini. Kalau kita sedar kita tak apa ni, kadang-kadang orang tu dia tak sedar. Dia kata Nabi buat tak, sahabat buat tak, tabi'in buat tak, tak buat. Dia pun dia tu kurung ke berapa hidupnya sama dah, keimanan dia seperti sahabat, seperti tabi'in. Baik, kebanyakan dia mazhabus salaf. Dia bukan semua mazhab salaf. Kebanyakan mazhab salaf. Karena kalau kita tengok Imam Bukhari, Imam Malik, Imam Malik ni orang salaf. Salah lah. Salaf, tetapi Imam Malik ada juga mentakwil dengan takwil tafsili. Seperti hadis yanzilu rabbuna, Tuhan kami. Itu Imam Malik dia takwil tafsili, yanzilu rahmatu rabbina, turun oleh rahmat daripada Tuhan kami. Itu. Bukan semua salaf tu menjalani manhaj seperti itu, tapi kebanyakan salaf. Mazhab kebanyakan salafnya ialah tidak takwil tafsili, tetapi takwil ijmali serta tafwid ba'da tanzil. Takwil ijmali ni maknanya mengiktikadkan Allah tidak seperti makhluk. Lagi syai' walam yaktahu kufuwan ahad, kerana ada ayat yang muhkamat, jelas. Allah tidak seperti makhluk, tidak seumpama sesuatu pun. Ni ayat kata tangan ni, wayajuhu wayabqa wajhu, kekal oleh wajah. Ni ada muka ni, ada kaki ni. Ni macam di sinilah ulama, kebanyakan ulama salaf kata apa? Tafwid wa ufawwidu amri Allah. Serahkan makna tersebut kepada Allah. Serah pada Allah Ta'ala. Tapi muka dengan makna ni, muka dengan makna bermuwajahah, boleh berhadap wajah, ada anggota tubuh badan, kaki, tangan, mustahil ala Allah. Makna tersebut makna yang mustahil. Makna yang tidak boleh kita nak iktimad atau nak itlaq akan kata Allah Ta'ala, nak dikatakan di atas Allah Ta'ala. Tak boleh. Tertegah. Kenapa? Kerana ini mana anggota tubuh badan. Betul. Allah Ta'ala tidak berbadan, tidak beranggota. Lepas tu tangan, muka di situ sifatun lahu, sifat bagi Allah Ta'ala.
ni, orang panggil sifat bagi Allah Ta'ala. Sifat khabariyah ni. Sifat, bukan jawarih, bukan anggota tubuh badan. Nak faham kat situ? Kata anggota tubuh badan, bukan sifat bagi Allah Ta'ala. Seperti kudra, irada, ilmu, asar, kalam, wajhu, yadung, itu istiwa, itu sifat Allah Ta'ala, sifat khabariyah. Panggil anggota tubuh badan, bukan. Jadi ini orang panggil tafwid. Tafwid. Mufawwidah panggil mazhab mufawwidah. Tapi orang-orang mujassim, orang-orang yang suka memegang zahir ayat Quran, tajassim ni. Gelar ke orang panggil mazhab salaf mufawwidah ni dengan sebagai mazhab tajhil. Tajhil, dia kata mazhab ni menjahilkan makna ayat. Bukan menjahilkan makna ayat. Makna perkataan tu tak ada siapa dia jahil. Yadun. Tanya budak tak apa semua ke tahu yadun. Putung tangan. Putung tangan dengan makna hakiki apa? Anggota tubuh badan. Tak ada siapa dia jahil makna tersebut. Cuma makna tu nak pakai di Allah Ta'ala. Mani'un. Tertegah. Kenapa tertegah? Qarinahnya, dalil yang menjadikan qarinah tertegah. Nak dipakaikan makna hakiki, makna asli, makna asal bagi tangan ke muka ke kaki ke ikutlah. Ain, mata ke dan sebagainya. Itu karenanya ayat muhkamat. La walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'. Itu jelas. Lepas tu makna selain daripada makna hakiki, ulama salaf tidak menentukan mana-mana makna. Tu serah pada Allah pengetahuannya. Allah Maha mengetahui. Wa ufawwidu amri ila Allah. Serahkan urusan ni kepada Allah. Lepas tu kita baca ya. Amirruha kama ja'at, kita lalu seperti mana yang dibawa datang oleh Nabi SAW. Itu yang pertama, tafwid. Ya. Yang kedua ni qira'atuha tafsiruha. Bacaan dia tu ya tafsir dia dah. Duduk mengarung cerita dah. Baca dia tu. Yadullahi fawqa aydihim, contoh. Tafsir dah tu, tafsir dah. Tak perlu dihurai di makna. Perlu dimaknakan. Qira'atuha tafsiruha. Itu mazhab salaf. Salaf tu gitu. Yang keduanya mazhab khalaf. Mazhab khalaf ni makna mazhab yang kemudian daripada salaf. Sampai sekarang ni orang panggil mazhab khalaf. Yang terpiat maknanya. Ke semua. Kerana ada juga orang-orang yang duduk di zaman salaf, di zaman khalaf, tapi ikut cara yang pertama tadi. Tafwid juga. Tafwid. Itu juga tak ada masalah. Hati dia tidak goncang, tidak ada. Mazhab khalaf ni hati, kerana ada orang awam ni goncang hati dia tu faham. Tangan ni lah tangan. Mata dah biji mata. Kau ni lah muka, nak apa lagi makna dia. Kegoncangan ketiga itulah. Betul. Datang ulama khalaf menentukan, mentakyinkan mana-mana makna murad serta tidak memperwajibkan. Apa yang malah? Contoh. Ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini juga satu ayat yang sangat. Diperdebatkan. Ar-Rahmanu, bermula Tuhan yang Maha Pemurah. Istawa 'alal 'arsy atau 'alal 'arsy istawa. Di atas arasnya istawa, tertinggi. Apa makna istawa? Tertinggi. Tertinggi yang bukan ada lawan bagi rendah. Itu tak apa. Itu apa? Tinggi yang tidak boleh difahami. Kalau tinggi makhluk, tinggi ada lawan dia rendah. Itu yang boleh ditunjuk. Itu tinggi makhluk. Tapi tinggi Allah Ta'ala ni tinggi yang tidak boleh ditunjuk, yang tidak boleh ada lawan baginya bawah. Kenapa? Tinggi apa benda gitu? Betul. Bila tak faham tinggi begini, maka ulama khalaf kebanyakannya mentakwilkan. Istaula.
Tetapi bukan hanya istaula. Ini kena faham. Ahli sunnah wal jamaah tidak menghakkan takwilan tersebut. Hanya istaula saja yang boleh. Istaula menguasai. Dah. Boleh. Sekejap. Tak apa, pelan-pelan ni. Tak apa, pelan-pelan. Ulama khalaf tidak, ulama ahli sunnah wal jamaah tidak mengatakan hanya makna istaula saja yang betul. Tidak ada makna yang lain. Tidak. Ini beza. Beza takwilan tafsili ahli sunnah wal jamaah dengan takwilan mu'tazilah. Ini beza. Manhaj takwil tu berbeza. Tu kalau mu'tazilah mereka mewajibkan takwil. Mewajib. Ini perbezaan dia. Mewajibkan takwil. Adapun ulama ahli sunnah wal jamaah tidak mewajibkan takwil tafsili. Tidak mewajibkan takwil tafsiri. Maksudnya kalau seseorang tu hatinya aman, tidak datang waham, tak payah. Teruskan saja dia berpegang sebagaimana yang salaf. Panggil sifat-sifat Allah Ta'ala, tak nak tafsir, nak huraikan makna dia, kira tafsir cukup. Kalau kita, hati kita tu tidak datang waham, kita kata. Jadi ulama ahli sunnah jamaah tidak mewajibkan takwil tafsir. Tak kedatang waham, barulah wajib ditakwil tafsir. Ini Mu'tazilah, waham kata waham, wajib takwil tafsir. Dan apabila takwil tafsir, ulama ahli sunnah jamaah tidak kata takwil tafsir, makna takwil satu dengan makna yang tertentu, itu makna tafsir. Ada penonton yang kurang faham. Dia kata, ada yang cakap, Ustaz jangan lepas steering Ustaz. Jangan lepas steering. InsyaAllah tuan-tuan yang mulia, memang ada yang kata bahasa tinggi. InsyaAllah nanti kita akan senarai pendek. Ini baru kita dengar ibu-ibu ayah. Ni yang demo belajar pondok 5 tahun, 7 tahun. Bermain dengan istilah isinah ni. Lagi pening. Kalau saya boleh ringkaskan. Adik tolong betulkan kalau salah ya. Kalau salah. Tuan-tuan yang mulia, dalam Al-Quran, kita semua tahu macam Al-Fadhil Ustaz sebut tadi, kita akan jumpa dengan ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat muhkamat ni maksudnya jelas maknanya. Cuma ayat-ayat mutasyabihat ini, ayatnya samar-samar maknanya. So, bagi kita, ahli sunnah wal jamaah, ada dua cara, ada dua jalan. Satu jalan salaf dan juga khalaf, kata Ustaz tadi. Orang dulu dengan orang yang terkemudian, ataupun boleh sebut juga mutaqaddimin dengan mutaakhirin ni dek. Boleh juga disebut dua jalan. Maksudnya orang lama dulu, ulama-ulama dulu dan yang sekarang. Apakah dua jalan tersebut? Pertama, jalan tafwid. Apa maksud tafwid? Tafwid tu menyerahkan bulat-bulat maknanya pada Allah tanpa mengisbat. Melainkan orang Wahabi ni ataupun yang kita panggil Mujassimah ni, dia isbatkan dulu, lepas tu baru dia serah bulat pada Allah. Itu tak boleh. Maksudnya macam adik cakap tadi lah, yang monyet tadi tu, Allah memang ada tangan tapi tak sama, baru merujuk kepada laisa kamitslihi syai'un. Tak mau. Bagi kita, pertama tafwid, maksudnya tafwid apa? Menyerahkan makna bulat-bulatnya pada Allah. Tu yang pertama. Yang kedua, takwil. Ulama pun sebenarnya tak nak takwil. Kalau kepala kita ni tak bercabang, ulama pun tak nak takwil. Cuma masalahnya kalau kita orang awam ni jumpa dengan ayat-ayat mutasyabihat, mulalah, Allah ada tangan rupanya. Mulalah ulama tu datang untuk menyelamatkan akidah kita, supaya kita tidak menyamakan Allah dengan makhluk, dengan kita ni. Pasal itulah ulama datang takwil, melarikan makna itu supaya kita tidak menjisimkan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk. So itulah maksudnya jalan yang kedua adalah takwil. Boleh deh? Disimpulkan, betul tu. Disimpulkan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam matan Jauharatit Tauhid. Dia kata apa? Tu nafsin awhamat tashbiha au fawid warum tanziha. Apa tu? Yang abang mindu hurai tadi tu, huraikan oleh disimpulkan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam satu matan. Wa kullu nafsin awhamat tashbiha. Tiap-tiap nas Al-Quran dan hadis yang memberi waham keserupaan Allah dengan makhluk, awilhu, itu khalaf. Dengan ta'wil tafsili, maknanya contoh tadi istawa, istaula, tapi tidak
makna istaula ada dengan makna irtafa'a wa hafaza wa ta'wil. Asalkan tidak mari dalam hati kita Tuhan sama seperti makhluk. Itu dia. Tidak takwilkan ini tidak. Betul. Au fawid warum tanziha, atau diserahkan makna dia seperti Abang Min cerita tadi. Wa tanziha ai ba'da tanzih, setelah mana kita menyucikan Allah Ta'ala daripada menyerupai makhluk. Itu dia panggil ta'wil ijmali. Makhluk. Tentu ayat ni nak seperti makhluk, serah pada Allah Ta'ala. Makna dia kita tidak boleh mengomentarkan apa-apa. Tentu saja Allah Ta'ala maha mengetahui dengan makna hakiki yang sebenar. Betul. Terima kasih, Dik. Terima kasih banyak atas soalan yang pertama, jawapan yang pertama. Boleh tuan-tuan? Lega? InsyaAllah. Ingat lepas ni kalau kita baca Quran, paling mudahnya, bab kata tadi, kalau jumpa ayat Ar-Rahman Al-Istawa, orang tanya, Wallahu a'lam. Itu senang. Macam mana kita senang sebut alif lam mim, alif lam ra dan sebagainya, wallahu alam, kenapa tak mudah bagi itu? Bagi perbincangan tu. Okey? Terima kasih, Dik. Jawapan yang pertama dah masuk-masuk ni. Tuan-tuan yang mulia, secara peribadi memang kalau kita tengok pergeseran yang selalu kita panggil Wahabi ni, memang kita pun tak nak campur. Apatah lagi kalau tuan-tuan ekori rapat dengan Afadil Ustaz Piu Faiz kita, memang dia dalam gelanggang tu lah. Memang dia dalam gelanggang tu bukan untuk menyerang, bukan untuk bergaduh, tidak. Untuk menyelamatkan akidah umat Islam ataupun orang awam macam kita ni. Saya secara peribadi, saya dengar perdebatan orang Wahabi di Arab ataupun di Indonesia, apatah lagi, dan juga di Malaysia. Tuan-tuan yang mulia, memang kalau tuan-tuan mengikuti kelas-kelas ataupun ceramah-ceramah yang dipanggil ustaz-ustaz Wahabi ni, boleh dikatakan kita akan terpikat lah. Kita akan terpikat. Sebab itu kalau tuan-tuan dengar juga, bukanlah nak melarang. Tapi kalau tuan-tuan dengar, cuba tuan-tuan dengar juga tuan-tuan guru yang belah sini. InsyaAllah tuan-tuan akan dapat. Tapi kalau tuan-tuan dengar, kalau yang dikatakan ustaz-ustaz Wahabi ni, pasti tuan-tuan akan terikut. Pasti. Dik, kenapa Dik? Kenapa ustaz-ustaz Wahabi ni agak mudah didekati ataupun orang lebih suka, lebih-lebih lagi anak muda? Adik biasa sangat, dah selalu sangat. Kenapa? Ini soalan juga ni. Soalan kedua ni. Soalan kedua. Tahulah Abang Min. Tak, dalam perjalanan berkecimpung dalam mengaji kita, berhadapan, berdebat. So, apa kesimpulan yang adik dapat untuk selamatkan kita ni supaya dia gini, sekarang ni label Wahabi tu sudah jadi terlalu besar sangat. Sehingga orang menganggap bahawasanya yang menyalahi dengan ustaz-ustaz yang dipanggil aswaja, dikatakan Wahabi semua. Oh, dah. Ni suasana sekarang. Ya. Saya pun digelar Wahabi tau tak? Siapa? Saya pun. Oh, saya entah. pun Wahabi dah. Oh, entah Wahabi. Ni orang dia pakai Wahabi sebab apa? Sebab pertama, saya ada menyalahi dengan mengkritik lah, menyalahi. Ustaz Muhaizat. Ustaz sebelum ni lagi Ustaz Dr. Zamihan. Oh. Ustaz Zamihan. Ustaz Muhaizat isu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa agak tidak sihat dah orang panggil gelaran Wahabi ni. Dipermudah-mudahkan labelannya. Label dipermudah-mudah. Ya, Wahabiyah memang wujud. Jadi kita kata Wahabi tak wujud sebenarnya. Ini silap orang bercakap ini. Nah, Wahabiyah tu memang Al-Wahabiyah. Dia ada dua Wahabiyah. Itu bahkan kepada Abdul Wahab bin Rustum. Rustum bukan Nestum, Rustum. Itu Wahbiyah dengan matikan ha, Wahbiyah. Wahbiyah. Ada. Kalau Muhammad bin Abdul Wahab itu Wahabiyah. Oh, Wahabiyah. Jadi apa beza kedua-dua tu, Dik? Macam mana? Apa beza wah? Orang lain-lain. Orang lain-lain. Tahu. Lain-lain. Kelompok lain-lain. Sama-sama terkeluar ahli sunnah wal jamaah. Ya, sama-sama terkeluar. Oh. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ni sebenarnya dari segi umumnya fahaman dia, maknanya
dari segi umum syariat yang dipraktikkan dia ialah mazhab Hambali sebenarnya. Oh. Kekahnya mazhab Hambali. Cuma di dalam akidah beliau tu cenderung kepada ulama-ulama Hanabilah seumpama Qadhi Abu Ya'la. Yang mana yang terlahir daripada Hanabilah ni digelarkan dengan mujassimah ghairu sharihah atau mujassimah Hanabilah. Dia dibaca dalam kitab Bara'atul Asy'ari. Bara'atul Asy'ari, kitab yang bagus. Cerita sejarah mujassimah yang lahir daripada perut Hanabilah, iaitu Qadhi Abu sehinggalah kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi kalau dari segi, sebab itulah ulama-ulama Hanabilah, ulama-ulama Hambali yang berfahaman Asy'ari, Maturidi, mereka agak ketat fatwa dia terhadap mujassimah. Kafir itu. Kenapa? Karena terlahirnya tajsim tu daripada mazhab mereka, mazhab Hanabilah. Adapun mazhab Syafi'i tidak ada orang panggil lahirnya sejarah mujassimah ni, tak ada. Mazhab Syafi'i ini tidak kerah terhadap mujassimah ni. Jadi sekarang ni kita nak tuduh orang tu orang ni tajsim susah sebenarnya. Macam orang yang dikatakan sebagai digelarkan Wahabi. Kadang-kadang kalau kita dengar elok-elok, sebenarnya dia tidak menjisimkan Allah Ta'ala. Dia tidak menjisimkan Allah Ta'ala bertempat di langit. Tunggu tak langit ni, apa tunjuk gini? Tidak. Dia kata Allah Ta'ala fis sama, itu di dalam Al-Quran. Dia kata Allah Ta'ala alal arsy, fauqal arsy. Itu adalah hadis. Atas, tinggi, yang layak dengan dia. Kalau dia berpegang seperti itu, maka kita tidak ada hak untuk menghukumkan mereka tu tajsim dan sebagainya. Cuma dia cerita Wahabi ni dia terlalu sangat rumit di akhir-akhir ni. Betul. Kenapa? Apa Wahabi lah itu? Apa Wahabi? Wahabi ni orang yang tak kuno. Kalau kita pergi ke India, Wahabi ni orang yang kuno. Wahabi ni orang yang kuno. Orang yang kuno pula. Kalau kita Wahabi ni orang yang tak kunut subuh tak? Kalau di India Wahabi kunut subuh. Sebab apa? Sebab India mazhab Hanafi tak kunut subuh. Geng-geng Wahabi ni dia kunut pula. Kalau di sini kita mazhab Syafi'i berkunut, dia pula tak kunut. Pula. Jadi nak ceritanya Wahabi ni orang-orang yang suka mencari kemasyhuran. Jumhur menyalahi dengan adat. Sedangkan adatu muhakkamatun, adat setempat tu dijadikan hukum. Al-adatu muhakkamatun, al-urfu. Tapi tak, dia khalif tu'raf. Kamu menyalahilah dengan adat tersebut, dengan uruf tersebut, supaya kenali. Dimasyhur, ustaz ni pelik sikit ni dah, hebat ni. Tak hukum dia. Dia tak wirid dia. Tu orang kenal. Betul. Dik, situasi sekarang macam entah kan, kadang-kadang menegur seseorang ustaz. Contoh ada ustaz lain juga menegur entah, mungkin apa-apa juga. So bagi kami orang awam ni, kadang-kadang ada apalah ustaz-ustaz ni pun bergaduh-gaduh, padahal ayat Quran tahu, hadis tahu. Macam mana Dik nak bagi orang awam macam Abang Mi sendiri faham yang bukan bergaduh, itu biasa dalam bidang ilmu. Kalau apa dia, so macam mana kita nak bagi orang faham, orang awam faham, supaya itu bukan bergaduh, ataupun bergaduh tu pun mungkin dalam bentuk standard, bukannya untuk menjatuhkan tetapi untuk membetulkan dan sebagainya. Gini Abang Miran, orang dia kena sedar kata bahawasanya dia orang awam. Gitu dulu. Dia tak pandai. Jangan campur urusan ahli ilmu ataupun ahli ilmu. Kerana dia ada ahwal dia, kelakuan dia sendiri. Contoh kalau kita hidup di zaman Imam Malik. Imam Malik bila dia menjahkan orang menjahkan seseorang perawi atau seorang ulama tu, buat dajjal, kabir, kornus syaitan, anjing lah apa lah ya. Ini tanduk syaitan ini. Bahasa. Tapi takkan kita sebagai orang awam kata Imam Malik, Imam apa, bodoh jahat. You siapa nak kritik Imam Malik? Kerana apa Imam Malik kata gitu? Kerana Imam Malik sedang
menyedangkan sesiapa yang ingin mengambil hadis daripada seorang tu, jaga-jaga. Seorang ni banyak bohong, seorang ni banyak cakap lawak, susah nak dipercaya. Itu. Jadi kalau berlaku orang panggil di kalangan asatizah, contoh, ada yang menegur saya menegur ustaz lain. Yang perkara tersebut tu memang benar-benar salah. Ini sebenarnya untuk ilmu kita orang awam. Untuk pengetahuan kita orang awam. Kita tidak akan menegur seseorang itu kalau tidak bersabit dengan orang ramai, kepentingan orang ramai. Seorang tu guru bila mengajar salah. Nah, yang mengajar siapa? Mengajar anak murid. Betul. Tu jadi apabila bila benda tu telah tersebar buat mudarat langkah pertama pastilah asatizah ni akan tegur secara direct dulu. Amanah ilmu dah. Contoh saya dah, saya tidak akan tegur di khalayak dulu. Saya akan tegur secara direct. Direct dulu. Mesej dulu ke ustaz tu. Bukan tepat ni ataupun salah ni. Ya betul begini. Mohon diperbetulkan kembali. Kerana ini telah tersebar dah dalam TikTok punya, YouTube. Ya. Jadi kita pun bagi peluang. Tengok. Ada berbetul dah dalam masa sebulan ke, tengok. Tak ada atas seminggu ke 2 minggu. Ikutlah kalau benda tu terlalu orang panggil bahaya sangat. Tengok tak ada perbetulan, terus kita kena buat tahzir, kena betul. ada kewaspadaan kepada masyarakat. Jadi kalau orang panggil benda tu tidak diperbetulkan, masyarakat berpegang dengan perkara yang tak betul. Sedangkan kita al-haqqu ahaqqu ayyuttaba, kebenaran tu yang patut dan berhak dan layak untuk diikut. Bukan ustaz mana-mana. Sebab tu saya apabila orang kritik salah, dan memang yang mengkritik, yang menegur kesalahan saya tu bukan satu aliran dengan saya. Orang yang digelar dengan Wahabi sekalipun. Tapi dia mengkritik saya dan saya dapati saya salah sungguh. Terima. Teragak-agak untuk buat video pembetulan. Apa kerana kita lebih rela orang memandang lekeh, orang ramai memandang remeh, menghina kita daripada orang ramai tu ikut perkara salah yang kita sampaikan. Betul. Kita tak rela orang kita kena bertanggungjawab di atas apa yang keluar daripada mulut kita. Dan Sami' syarikul qail. Pendengar tu bersyarikat pahala dan dosanya dengan orang yang qail, yang berkata-kata. Itu Allah. Okey, terima kasih Dik. Terima kasih banyak-banyak. Kat mana dah tu? Sampai mana? Baru lepas Kota Damansara ni, nak masuk Sungai Buloh dah. Allah ya Allah, terima kasih. Walaupun dalam keadaan sibuk, tuan-tuan yang mulia tetap juga bersama dan sebagainya untuk menjawab apa sedikit terungkainya kita, khususnya berkaitan dengan akidah ini. Sangat-sangat penting, Baik, adik. Rukun iman tu Dik kan? Rukun iman yang 6 tu kan? Yeah. Kita ni nak jadi orang beriman, hafal rukun iman, okey dah kot jadi orang beriman ke macam mana? Yeah. Apa yang dimaksudkan iman percaya tu, percaya macam mana? Yang ke-6 percaya kepada Allah. Kalau boleh adik cerita dulu bab iman itu dulu, lepas tu kalau boleh iman kepada Allah tu iman macam mana? Percaya yang mana? Malaikat, Rasul. Baik, sila Dik. Ya. Baik Abang Min dah. Dia rukun iman ni disebut oleh ulama. Kalau kira Al-Quran hadis pun tak sebut rukun iman, tak ada lagi rukun. Rukun iman ni disebut oleh ulama kerana difaham daripada Quran dan hadis. Ayat ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi unzila min qabli wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan mubina. Atau faqad dhalla dhalalan ba'ida atau kama dalam hadis Nabi-nya ditanya, Jibril tanya kan. Nabi jawab al-iman beriman dengan Allah, dengan malaikat, dengan kitab, yang qada dan qadar. Ulama faham daripada Quran hadis itu lalu dipanggil rukun iman. Kenapa? Karena rukun di sini dengan makna ma yatawaqqafu sihhatu syai'. Perkara yang terhenti sahnya iman tadi itu dengan kita terberhenti seketika. Kita berhenti sekejap ni. Mungkin lain Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Piu Faiz
Kebetulan lalu terowong ke lalu gua. Mana ada terowong ke dekat Damansara ke ni. Mungkin ada masalah sikit. Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah SWT. Macam mana? Okey? Ibu-ibu, ayah, abang dan kakak semuanya? Okey, sila Dik. Tak apa. Boleh sila. Jadi sebab tu Amin, rukun iman yang 6 ni kalau tolak 1 bukan 5. Bukan 5 lah. Kosong lah. 6 tolak 1 iman kosong tu. Tolak 2 kosong tu. Ini iman. Ini iman. Itu makna orang panggil rukun pada iman. Iman tu segi apa? Iman tu segi ila at-tasdiqu fil qalbi. Mana terima, membenarkan di dalam hati kita. Bima ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan apa bawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ulima minad dini bid-darurah. Perkara yang diketahuikan daripada agama dengan secara darurah, dengan secara mudah. Dengan secara mudah, tidak dengan secara kena fikir, kena kaji dulu. Itu orang panggil. Jadi kita terima apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diketahuikan perkara tersebut daripada agama dengan cara tak perlu kita nak mengaji sampai ke Azhar. Mana seperti semaji, puasa Ramadan wajib, semail wajib, tutup aurat wajib, sinar. Itu kita benar dalam hati. Allah ada, malaikat ada, Al-Quran dan kitab-kitab ada, Rasul-Rasul sebelum daripada Nabi Muhammad ada, dan Nabi Muhammad sendiri lah Rasul. Betul, sungguh. Adanya hari kiamat. Itu kita terima. Itu dia panggil iman ijmaliyun. Iman secara jumlah, secara menyeluruh. Ada panggil secara umum lah gitu. Ijmali, secara borong gitu ya. Secara umum, secara purata gitu ya. Tidak dikurangkan satu persatu. Kemudian Allah Ta'ala dia suruh pula beriman. Tengok dalam ayat kita baca tadi, ya ayyuhallazina amanu aminu billah. Orang beriman, beriman dengan Allah. Takkan beriman pula. Itu menunjuk kata iman yang pertama itu dengan iman yang kedua yang disuruh tadi itu tidak sama. Iman yang pertama tadi iman ijmali. Iman dengan Allah, percaya dengan Allah, benar terima dalam hati kita. Allah terima bagaimana? Inilah memerlukan kepada iman tafsili dia panggil. Ijmali tafsili Tafsili. Iman tak dihuraikan oleh ulama-ulama tauhid kita di dalam kitab-kitab tauhid. Tu tahu, percaya dengan mesti ada Allah. Tidak ada Allah tentu tidak. Dalilnya alam ni. Sedia Allah, baharu Allah tentu tidak. Dalilnya alam ini. Allah kekal, binasanya Allah, hancurnya Allah Ta'ala tentu tidak. Dalilnya alam ni. Mesti tak serupa Allah akan yang baharu. Itu ila akhir lah. Itu satu persatu. Dah 10 orang, Jibril, Mikail, Israel, Muka, Nakir, Roki, Atik, Malik, Ridwan, Malik, Zabaniyah, ila akhir. Tu ada kitab Zabur, Taurat, Injil dan suhuf. Zabur kepada Nabi Daud, Injil bagi Nabi Isa, Taurat bagi Nabi Musa, Al-Quran bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Banyak rasul ni. Itu ijmali, banyak rasul-rasul ni banyak. Secara tafsilinya disebut dalam Quran 25 orang. Mana Adri, Nuh, Soleh. Lepas tu kita pun sifat-sifat mereka yang wajib mesti mereka benar, tentu tidak mereka tu dusta dan sebagainya. Ini orang panggil iman tafsili. Kerana Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu, orang beriman, aminu billahi wa rasulih. Beriman dengan Allah, dengan Rasul. Takkan benda yang sama tu yang suruh. Kan benda yang sama, dia panggil tahsilul hasil. Suruh benda hasil dah. Itu perbuatan sia-sia. Takkan Allah Ta'ala suruh kita buat benda yang sia-sia. Mustahil Allah Ta'ala suruh buat benda sia-sia. Mustahil. Aminu billahi wa rasulih. Suruh beriman pula. Dah kita beriman dah tu. Bukanlah perkara yang sia-sia. Tetapi takmilul kamil dia panggil. Apa pula?
kami menyempurnakan benda yang sempurna. Tu iman dah iman. Betul. Cuma nak lengkap lagi, nak jelas lagi, nak sempurna lagi. Itu. Okey, pelan-pelan dik, pelan-pelan masuk rumah. Nak masuk rumah dulu? Duduk sampai rumah dah. Sampai rumah. Nak masuk rumah kan? Kita tak lama 10 minit lagi. Nak masuk dah kita kita teruskan. Habis 10 minit lagi tak? 10 minit. Okey, macam tu jugalah. Tadi beriman pada Allah, beriman pada Rasul gitu juga. Okey dik. Buat mungkin 1-2 soalan lagi. Macam mana dik kita nak Allah Rasul ni agak mudah sikit lah. Macam mana kita nak mungkin nak teguhkan lagi iman lah, iaitu beriman kepada qada dan qadarnya Allah yang baik ataupun yang buruk. Sila dik. Baik. So macam sakit, macam ramai juga sahabat-sahabat Equidis kita dik yang sekarang ni mengidap kanser, yang menjaga suami pasangan yang ada kanser, tak habis-habis masalah, katanya bagus apa kopi ni. Contohnya macam mana kita nak macam ni, mungkin nak belajar memahami lah betapa baiknya Allah tidak zalim dan sebagainya tu. Nikmat tak ada masalah, ni yang ujian ni, musibah ni. Macam mana dik Sila dik. Baik, kejap. Tak apa, pelan-pelan. Sekejap Bami. Boleh. Nak masuk rumah ke apa, pelan-pelan. Boleh abang interaksi dengan yang ni. Baik, ibu-ibu, ayah, abang dan kakak, ada tak soalan-soalan yang nak dikongsikan? Kalau ada pun mungkin satu soalan boleh kita raikan. Okey tak? Dapat tak sesuatu daripada soalan yang saya tanya tadi? Dapat tak istifadah? Memang kalau kita katakan tauhid ini, memang dia punya pengajian tu memang orang-orang yang betul-betul nak mengaji. Sebab tu kalau kita tengok, kalau tok guru pondok lagi lah, layunya jenis penyampaian. Tetapi kalau seorang tu ndak, baru dia dapat. Dia tak ada jenis kokah sangat. Tidak, ini pun kira moden jugalah. Moden. Kalau masuk lagi istilah-istilah tu, tetapi mungkin istilah sedikit sebanyak kita dapat faedah, khususnya bagi kita ni lah yang belajar Quran, yang mengaji. So kita dapat soalan pertama tadi, jumpa je ayat-ayat yang mungkin mutasyabihat, serah pada Allah SWT, bulat-bulat lah. Berserah bulat-bulat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak payah kita tahu apa dia dan sebagainya. Namun kalau kita tahu, boleh lah. Ikut internet aku jelas sikit. Tak apa, ikut enter je pelan-pelan. Pelan-pelan naik tangga ke apa ke. Kodak je tak? Boleh, insya-Allah santai-santai jadi. Boleh juga sembang-sembang. Okey? Itu yang pertama. Dah boleh dah? Okey dah? Kejap. Buka dulu. Amin boleh sembang-sembang dengan dia orang ni dulu. Okay. Boleh, jangan risau. Tenang, ambil nafas dulu. Budak-budak mana? Bilik? Tidurlah ke? Okey, biasalah budak-budak. Ngaji malam, okey? Buka kelas tauhid Ustaz. Apa duka saya Ustaz buka kelas tauhid, insya-Allah. PFI itu terbuka. Dik, pondok kau orang tua-tua boleh ke dik? Ada ke pengajian orang tua-tua? Apa tak boleh? Boleh. Boleh. Oh, ingat budak-budak mengaji madrasah je boleh mari. Budak-budak tu hak tidur situlah. Budak orang tua yang mari lah, pulang lah. Tanah baru dapat ni tak boleh tak buat pembangunan apa lagi ni. Dapat mana tanah? Di Kuang. Oh, sudahnya dekat sini dapat. Di Kuang, alhamdulillah lah, tanah 2 ekar. Oh, lagi dekat lah dengan Mami Kuang ni. Ya. Yalah, Mami dekat Tasik Biru. Dia kalau daripada Rahman Putera, ada Simpang 4. Tahu, ambil kanan. Ambil kanan. Lepas tu ada sekolah Jaih, sekolah Kafar tu. Lepas sikit, sekolah Kafar tu ada lorong masuk ke kiri, masuk ke Jalan Kampung. Sebelum kelapa sawit dalam tu. Sebelum kubur lah, rasanya sebelum kubur lah tu. Saya tak pastilah. Yalah, tak lalu kubur lagi tu. Depan tu ada Masjid Batu 20. Ya, Oh, maksudnya lepas je sekolah Kafar tu, depan sikit. Ya, masuk kiri. Jalan Kampung, masuk dalam tu ada dekat highway, dekat nampak kalau kita duduk situ kita nampak highway sebelah tu. Ada kelapa sawit, dekat kelapa sawit tu
di hadapan dia tu ada tanah kosong. Situ lah. Dapat dah. Alhamdulillah proses ni lawyer duk tengah urus tanah tu. 2 ekar lah. 2 ekar. Tapi tanah je lah dapat, bangunan tak ada duit lagi, buat kubur je lah, buat kubur, buat tanah wakaf je lah. InsyaAllah tuan-tuan yang mulia, di akhir nanti macam kita kata, sama-sama kita ambil bahagian, yang mana ada RM1, yang mana ada RM2, yang mana ada RM10, RM20, InsyaAllah sama-sama kita infak, mudah-mudahan dapat jadi bekalan kita di akhirat kelak, insyaAllah. Amin Allahumma amin. Baik, kalau tengok pada sikit, ada soalan daripada Kak Noyati ni, bagaimana nak memahami takdir Allah dengan usaha kita. Contoh dalam okey. Dia yang mungkin tadi ada qada qadar mungkin qada qadar. Yang pertama, macam mana kita nak menerimalah takdir Allah, khususnya dalam bentuk musibah lah. Bentuk musibah. Padahal kita belajar, kita beriman Allah ni adil, Allah ni tidak zalim. Namun mungkinlah ada ulama ataupun rajin semayang lagi kena belasah, lagi kena seolah-olah macam kontra je. Itu satu dik. Dan yang kedua, kau boleh jawab terus yang terakhir. Yang kedua, macam mana kita nak memahami ataupun kita nak cakap ke orang, mungkin anak kita tanya kan, anak kita ni kadang-kadang tanyanya pelik-pelik. Contohnya, jodohnya dah ditetapkan Allah, yang cari sangat, beria sangat buat apa? Rezeki dah ditetapkan Allah, yang cari-cari buat apa? Duduk je lah nganga kan rezeki datang. Okey, 2 soalan tu dik, kurang lebih. Baik Abang Mim. Jadi gini, sebab itulah kalau kita tengok dalam kitab tauhid, dia untuk tauhid, kalau untuk orang awam, ulama tu dia bilang sifat ma'ani, qudrat, iradah, ilmu. Kalau kita tauhid itu ilmu kalam, dia bilang haya, qudrat, iradah, ilmu. Kalau kita tauhid itu tasawuf, jadi dia bilang ilmu, qudrat, iradah, haya, gitu. Terbalik. Jadi kenapa untuk orang awam tu qudrat, iradah, ilmu? Qudrat dulu. Kerana memang orang panggil di hadapan kita ni nampak apa yang kesan daripada Allah Ta'ala buat. Betul. Jadi setiap apa yang berlaku, baik atau buruk, qada mana apa Allah Ta'ala tentu. Qadar apa yang Allah Ta'ala buat. Emma baik atau buruk, semuanya Allah Ta'ala yang buat dan Allah Ta'ala yang tentu. Jadi dia tak buat apa yang dia tidak tentu. Apa sahaja yang berlaku, sama ada baik, kita rasa baik, mana dapat rezeki, kaya, dapat duit, dapat umur, dapat apa-apa, pangkat, apa semua. Itu Allah Ta'ala yang buat dan Allah Ta'ala yang tentu. Dan apa yang buruk tu nisbah kita. Betul. Nisbah pandangan kita buruk, sakit, dicuri bagai aksiden ke apa saja, tak kira lah. Nisbah kita je buruk, tapi ditilik itu perbuatan Allah Ta'ala. Hakikatnya semua baik, kan ada hikmat dia. Dan kenapa Allah Ta'ala buat gitu? Kerana kita ni memang hamba diuji. Memang untuk ujian kita. Untuk diuji keimanan kita. Kenapa? Kerana dunia ni bukan tempat sebenar. Dunia ni tempat darul ibtila. Negeri tempat nak uji, nak coba. Jadi bukan tempat balasan. Sepatutnya. Tidak. Kita silap tempat lah. Silap tempat tu kalau nak. Bukan dia tempat ni. Ni tempat negeri uji, tempat coba. Jadi faman lam yarda bi qada'i. Tuhan kata dalam hadis kursi. Faman lam yasbir bi bala'i. Faman lam yarda bi qada'i wa man lam yasbir bi bala'i falyatlub rabban siwa'i. Siapa yang tidak sabar dengan ketentuan aku, tidak redha, tidak puas hati dengan ketentuan Tuhan. Faman lam yarda bi qada'i. Siapa dia tak puas hati dengan ketentuan Tuhan. Aksiden lekung atau mana Tuhan ni? Tak puas hati. Sebab apalah Tuhan ni saya sakit gini. Tak puas hati dengan ketentuan Tuhan. Faman lam yasbir bi walahi, dia tidak sabar dengan ujian Tuhan. Dicari Tuhan lain dia kata. Allah. Falyakhruj anis sama tahta wal ardi, keluar daripada langit aku, di bawah langit aku, di atas bumi aku, keluar pergi cari planet lain. Astagfirullah. Tak boleh. Karena itulah kita hamba ni sebatas ikhtiar dan usaha. Sebatas ikhtiar usaha. Macam mana nak didik hati? Didik hati maksudnya apa juga musibah berlaku tu baik untuk aku. Ingatlah kata bahawasanya apa yang Allah Ta'ala buat ni tentu pasti apa yang dia tentu sediakan. Tak akan sia-sia lah. Tak akan sia-sia. Dia tak buat apa yang dia tak tentu.
Yang berlaku dalam kerajaan Allah pasti itu ya Allah Ta'ala buat dan itulah ya Allah Ta'ala tentu. Mesti baik. Cuma kita tahu tak tahu lagi je. Pasti ada hikmat dia. Ya, pasti ada hikmat dia. Jangan kita kata, saya kalau jadi Tuhan Fir'aun saya tak buat. Tuhan buat Fir'aun, Iblis. Kenapa Tuhan buat? Ada hikmat dia. Ada orang panggil hikmat dia. Setiap perbuatan Allah tu pasti ada hikmat dia. Tidak sia-sia, tidak. Nah, sama juga apa yang berlaku kepada kita. Kalau yang kita rasa ini kita tak suka, nafsu kita rasa cemuk, rasa tak suka. Nah, so benci, sakit, itu pasti ada hikmatnya di sisi Allah Ta'ala. Sama ada Allah Ta'ala nak bagi ganjaran pahala yang besar karena kalau kita sabar, ataupun Allah Ta'ala nak kifarat dosa kalau kita banyak dosa. Nah, bagaimana hikmat dia tu kalau tengok dalam kitab-kitab kan disebut ada lebih kurang 10 hikmat. Kan? Atau bagi kita tu redha dan sabar dengan apa yang Allah Ta'ala buat kepada kita. Kalau kita pandang kalau kita dipandang hapus dosa tu dik, contohnya dosa ni diazabnya juta tahun tapi Allah bagi sakit selesai yang juta tahun tu tak? Betul. Ya sungguh. Betul. Dosa ni dia azab sehari akhirat berapa 1000 tahun lah. 1000 tahun ni di dunia ni bukan sehari tu. Sehari dah 24 jam. Bukan. Kalau kubur pun dah lah. Kena kubur pun dah lah. Ala barzah pun cukup dah. Itu soalan yang pertama tadi Abang Mir. Ya, sah. Soalan yang keduanya, dah kalau Tuhan tentu dah. Ini anak-anak kita memanglah kadang-kadang. Betul. Iyalah. Dia tanya soalan black-black gitu. Lepas tu kita orang tua ni kadang-kadang kena pandai jugalah untuk menerangkan kepada anak kita kalimin nas biqadri uqulihim. Kalimat nas biqadri uqulihim. Cakap dengan manusia dengan qadar akal dia. Jadi kalau Tuhan tentu dah untuk apa kita usaha? Okay, cakap kita. Sebenarnya sahabat Nabi dulu pun telah pun tanya Rasulullah. Dah Rasulullah kata yang baik telah ditentu, ahli syurga telah ditentu, ahli syurga, ahli neraka telah ditentu. Kalau gitu ya Rasulullah, untuk apa kita semaya, puasa, taubat dosa dan sebagainya? Ini usaha lah ni. Usaha ni, ikhtiar usaha ni. Baiklah kita tak payah buat kerja apa, segera bulat-bulat. Kalau Tuhan tentu aku syurga lah. Kalau neraka lah. Maka jawab Nabi SAW, kullu syai'in muyassarun lima khuliqalahu. Apa tu dik? Kami banyak ni orang Jawa dia tak tahu yang tu. Anda apa ni? Kullu syai'in, tiap-tiap sesuatu itu Nabi kata, muyassarun lima khuliqalahu, dipermudahkan bagi apa barang ia dijadikan. Maksudnya kalau sesuatu tadi itu dijadikan sebagai ahli syurga, maka Allah Ta'ala akan permudahkan dia beramal dengan amalan ahli syurga. Kan ada dalam hadis Arba'in Nawawiyah pun ada. Nabi cerita kata seseorang hamba apabila dia tu telah ditetap oleh Allah Ta'ala sebagai ahli syurga, walaupun banyak dosa maksiat lagu mana, pasti saat-saat nanti dipermudahkan oleh Allah Ta'ala untuk dia beramal dengan amalan ahli syurga. Maka dimatikan dia, maka jadi dia ahli syurga. Seorang tu ditetapkan Allah Ta'ala sebagai ahli neraka. Walaupun sebelum ni banyak amalan dia baik-baik, dia duk buat ibadat itu, ibadat ini, tapi apabila telah terdahulu orang panggil amalan dia tu ahli neraka, Tuhan permudahkan dia berbuat amalan ahli neraka, mati dia jadi ahli neraka dia. Itu adalah hadis Arba'in Nawawiyah ada disebutkan dengan panjang lebarnya. Hadis Nabi SAW. Artinya di sini kita tahu di mana Tuhan tentu kita ahli syurga ke ahli neraka. Tahu tak? Tak tahu. Tak tahu. Tengok. Sebab tu dalam sifat ma'ani, sifat 20 pun, dia tak bilang sifat ma'ani tu ilmu, iradah. Dia tak bilang gitu. Kudrat dulu, iradah, ilmu. Sebab apa hak nyata yang kita tahunya, hak Tuhan buat. Bila apa hak Tuhan buat sekarang ni, barulah kita tahu, inilah hak dia tentu sedia kala. Hak dia tentu sedia kala dengan sifat iradat dia, dia tahu maklum nyata sedia kala dengan sifat ilmu dia. Jadi kudrat, iradat, ilmu. Jadi kalau kita kata tak payah semayang, tak payah cari jodoh. Ada Tuhan tentu lah kata. Syurga kat syurga, kalau neraka kat neraka. Jadi seolah-olahnya dia ni tahu belaka gapo hak Tuhan tahu dan gapo hak Tuhan tentu. Tu ya
pakat dengan Tuhan ke mana? Tuhan bisik ke dia kalau ke mana? Tak tahu. Sebab tak tahulah usaha tu lah. Ana inda zanni abdi bi. Aku di sisi sangka hamba-Ku. Nah, aku di sisi zonnya hamba-Ku. Maka kerana itulah kita disuruh sangka baik dengan Allah Ta'ala. Sangka baik dengan Allah Ta'ala dengan makna kita berdoa. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'alna ibadak Allahumma Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni ja'alnal ma'dud. Kita doa dengan Tuhan supaya jadikanlah isteri kami, anak kami sebagai qurrata a'yun, sebagai sedak mata memandang. Padahal bini pun tak ada, anak pun tak ada. Doa apa kita suka baik dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita isteri yang solehah, dapat anak pada isteri itu, anak-anak yang soleh dan solehah. Kalau tiba-tiba mati, memang tak ada jodoh sungguh. Tahu dah kata bahawasanya Allah Ta'ala tu tentu dia dengan memang tidak ada pasangannya di dunia ni, tidak ada jodohnya di dunia ni. Akhirat esok barangkali. Kamu orang Mando begitu juga, orang Mando kan? Mandul Mando kita yang kata mu tak payahlah makan jus kurma, susu kurma tak payahlah. Mu mando gitu. Tak boleh cakap gitu. Kita kena kata bahawasanya mando ni pun anak bagimu ni tu mungkin benda Allah Taala boleh buat. Usaha. Pisah juga kan macam mana pun. Sebab kita tak tahu betul kadang dia ni tak ada zuriat. Kalau mati dengan tak ada zuriat, barulah kita tahu, rupanya orang ni, si fulan ni Allah Ta'ala telah tentu sedia kala dengan sifat iradatnya bahawasanya dia ni mandu. Selagi mana dia tak mati, selagi tu orang panggil anak. Bagi seorang tadi tu, dia panggil mungkin. Sebab tu ada dengar istilah apa? Kita ni mungkin wujud, Allah wajibul wujud. Allah wajibul wujud, kita ni mungkinul wujud. Mungkin tu maknanya benda terima ada, terima tak ada. Terima sungguh, terima tidak. Itu yang panggil mungkin. Itu mana mungkin kemungkinan. Ustaz ada tak gini? Kemungkinan lah tu mungkin. Mingo tu mingo. Mungkin tu mingo kah yonung tu. Ni mim kaf nun mungkin. Apa mungkin? Benda terima ada, terima tak ada. Jadi macam anak bagi orang Mando tu dibila dalam ulamanya mungkin tapi mungkin alimallahu annahu lam yujad lah. Mana benda terima ada terima tak ada, tapi bila dia mati kita pun nyata bahawasanya Tuhan tahu dia kala lagi bahawasanya anak bagi si fulan tu Allah Taala tidak akan menjadi. Bila dia mati jadi ketika mana dia hidup pasangan ni jangan kita kata tak payah usahalah Mando jangan. Usaha. Karena yang menjadikan anak tu bukan laki bini Allah Ta'ala. Ada Nabi apa dah Abami dalam Quran kata kan? Malaikat mari bagi tahu ke isteri dia kata bahawasanya mu lagi akan boleh anak. Dia kata suami aku ni syekhun kabir. Tua sangat dah. Dia kata hai tua sangat apa kalau Tuhan nak jadi ngandung enggak. Nak anak Tuhan yang buat. Maryam yang tak ada suami boleh anak. Betul. Allah Ta'ala tiup roh direct tu. Jadi yang menjadi itu, yang membuat sungguh, ijad minal adam ilal wujud, yang menjadikan makhluk daripada tak ada kepada ada hanya Allah. Kita ni sebatas ikhtiar usaha saja. Nabi Zakaria saya dia Nabi Zakaria. Nabi Zakaria betul. Nabi dalam Zakaria. Tengah semayang pun dia dapat wahyu daripada Allah. Yahya nama anaknya Yahya. Ya betul. Betul. Jadi nak cerita katanya kita hamba ni sebatas ikhtiar usaha. Orang tak ada jodoh. Dia kena ikhtiar untuk cari jodoh. Dan ikhtiar tu pun ibadah dia, dapat pahala dah. Ya, betul. Allah. Ikhtiar tu ibadah. Dapat pahala dengan sebab syariat kita menjalani syariat. Betul. Hakikatnya duduk dalam hati kita mana Allah Taala yang menjadi belaka. Allah Taala yang buat belaka. Kalau memang dia tentu kata orang ni jodoh, jadi sungguhlah isteri kita. Kalau orang ni tu tak buat jodoh kita, walaupun duk berkasih bagaimana pun tak jadi bini. Allah kawan-kawan clash. Betul. Ya, Kalau tak jadi. Gitu je. Iya.
Maha baik Allah, Baik. maha baik Allah, maha baik Allah. Iya. Baik Dik, seminit dua sebagai penutup mungkin nasihat pada Abami dan juga sahabat-sahabat lain Allah. mungkin berkaitan Allah. dengan Abang Mi lah kena nasihat kita. dah. Ilmu akidah mungkin lanjutan suruh belajar macam mana dengan ustaz-ustaz yang Ya. macam mana ke? Betul. Cik. Jadi jangan kita orang panggil apa? Akidah ni sangat penting lah. Ya. Sangat penting, bukan wajib. Bukan orang panggil satu ilmu yang boleh kita kata minat tak minat. Kalau ilmu nahwu, sara, ma'ani, bayan, bada', istiqaq, wadhah, usul fiqh, qawaid fiqh, masalah hadis, ulumul hadis, qawaid fiqhiyah, usul itu boleh kita kata alat lah, ilmu alat untuk memahami. Ilmu alat untuk memahami. Tapi kalau ilmu tauhid, ilmu fiqh tentang apa kita nak menjalani syariatnya, roboh ibadah, akah, muamalah, itu begitu juga tasawuf, orang panggil hak tahu, orang panggil sifat yang tercela dalam hati kita, mazmumah, hasad, deki, iri, ujub, sum'ah, takabur dan sebagainya, dan bersepakai kita dengan sifat mahmud, itu semua fardu ain. Naknya ilmu tauhid lebih-lebih lagi. Kenapa bila kita mati? Itu kelak itu dia ni Dik. Sebab tu abang ni hasratnya gitu lah. Dalam mengaji, Ami panggil ustaz-ustaz yang ada kongsi berkaitan dengan tauhid, kongsi berkaitan dengan fiqh, dan juga macam Ustaz Iqbal dan juga adik juga nanti berkaitan dengan ni. Sangat-sangat penting. Sila Dik, atas masa tu je. Sikit lagi. Maaf ganggu. Maaf sedikit. Jadi kalau kita mati malam ni dah, alam kubur kita, alam barzah kita, jadi malam yang pertama kita tu ialah ditanya tentang akidah, Bami. Man rabbuka? Siapa Tuhan kau? Itu soalan jawab apa bocor dia kala, tapi nak jawab tu bukan dengan jawab apa hafalan, maklumat yang ada, bukan, tapi ya betul, kebenaran hak kita yang ikutlah hati ketika mana kita hidup di dunia ni. Allah Ta'ala yang menolong kita dapat jawab. Allahu Rabbi Allah. Jadi kalau pegangan kita tak betul tentang Allah, bagaimana mungkin kita boleh jawab Allah? Itu man nabiyuka, siapa nabi kamu? Nak lagi tentang nabi ni dua soalan tanya. Man hazar rajulu, siapa laki-laki ni? Bawa suratu Muhammadin. Itu ditambah lagi ilmu kita kena belajar sirah Nabawiyah, Syama'ilul Muhammadiyah, Dalailun Nubuwah, Khasaisul Nabawiyah. Supaya apa? Benar-benar kita tu kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kenal yang khusus, ma'rifah khasah dia panggil. Belajar dalam ilmu tauhid itu ma'rifah amah. Jadi ilmu akidah ni sangat penting daripada 3 ilmu yang penting, dan dia fardu ain atas kita. Supaya kita selamat. Selamat daripada di dunia ni terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang sesat. Itu banyak. Nak cerita kat Bami, kita insya-Allah kita boleh cerita pada pertemuan-pertemuan lagi. Insya-Allah. Amin. Pengalaman orang-orang pernah ikut orang panggil tarekat ni lah. Betul. Orang ni kadang-kadang dia belajar air ke apa, tiba-tiba masa nak tobat ngatu kan. Dia tak usah nak ngaji tauhid, ngaji fiqh, ngaji kitab, dia tak ambil, dia nak hak jenis jalan pintas cepat. Cari tarekat tu, tarekat ni nak cuci hati lah kononnya. Rupa-rupanya boleh bukan syekh tarekat, bolehnya tarikat. Terikat dia okey. Terikat. Tu nanti kita boleh kongsi lah kan. Boleh. Saya katakan kalau awak mengaji basic ilmu tauhid, awak boleh tahu dah benda tu salah, sesat, bukan kufur. Itu nak cerita kata. Ini orang panggil apa? Sebagai benteng kita ketika mana kita hidup di dunia ni, supaya kita tidak terpengaruh dengan firqah dhalah, fuak kelompok-kelompok yang sesat. 72 tu banyak tu. Betul. Dan kemudiannya supaya kita selamat di hari akhirat esok, berjaya kita orang panggil jadi ahli syurga. Kenapa? Amin. Jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kunci dah pegang dah. Kunci dah pegang dah mana? Akidah tu lah. Akidah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Betul. Terima kasih Dik, terima kasih. Tuan-tuan perempuan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Banyak lagi nanti insya-Allah di pertemuan akan datang kita akan kongsi lagi. Ringkasnya nasihat daripada Al-Fadhil Tuan Guru kita. Ringkasnya dalam kita mencari ataupun menjaga keselamatan kita dekat dunia ini, sangat-sangat penting untuk kita berusaha untuk keselamatan kita dekat alam akhirat lah, lebih-lebih lagi.
Baik Dek, sekali lagi terima kasih banyak-banyak. Ampun maaf daripada Abang Ami, daripada AQDH apa juga. Aduh, pagi ni Nata nak Okey, comel tu. Okey. Sebab kalau live satu je boring, dia statik, dia kena jalan-jalan. Okey Dek, terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Ampun maaf kurang lebih. InsyaAllah ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, saya terus ringkaskan bicara. Mudah-mudahan ibu-ibu, ayah, abang dan kakak, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah semuanya dapat sesuatu istifadah. Pelan-pelan kak sikit-sikit. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat Allah SWT. Baik, sebelum kita tutup majlis kita pada pagi ini dengan selawat tafrijiyah kita sama-sama, boleh ibu-ibu? Ada 6-7 pengumuman yang penting yang saya ingin kongsikan kepada ibu-ibu ayah semuanya. Baik, yang pertama, dengar baik-baik ya. Yang pertama sekali, saya sendirilah secara peribadi nak ucapkan tahniah kepada anak-anak yang semalam mak ayahnya daftar, anak-anaknya yang membuat pembayaran, anak-anaknya yang daftar untuk maknya. Saya ucapkan tahniah banyak-banyak. Ini percayalah, bagi sekalian anak-anak yang melakukan perkara sedemikian, ini adalah kenangan yang terindah di saat mak ayah kita nanti dah meninggal dunia. Ini adalah satu kenangan yang indah. Saya sendiri secara peribadi, dulu waktu mak saya ada, bawa pergi kuliah sini, saya pernah bawa mak saya, disebabkan dia datang rumah saya bawa pergi kuliah dekat masjid, dekat Bukit Damansara. Bukit Damansara, Mukarramah tak silap saya. Masjid Mukarramah atas bukit tu. Masa tu yang menceramah Ustaz Hassan Din Al-Hafiz, arwahnya. Mak ni suka. So, saya rasa bila saya bawa mak tu, maksudnya saya pun masa tu free, saya bawa mak saya pergi kuliah. Saat ini mak saya dah tak ada. Dia menjadi kenangan yang terindah juga buat saya. Sebab tu pertama sekali saya nak ucapkan tahniah kepada sekalian anak-anak yang telah mendaftarkan ibu-ibu ataupun ayahnya ke dalam seminar AQDH kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang suami isteri join. Alhamdulillah. Contohnya Kak Jun dan suami, Kak Azia dan Abang Jijan. Suami isteri juga. Mudah-mudahan apa yang saya boleh cakapkan, mudah-mudahan abang akak yang sepasang suami isteri pun dah join. Mudah-mudahan fikir tentang kesenangan dunia. Mudah-mudahan belajar-belajarnya kita teruskan belajar. Mudah-mudahan dengan asbab seminarnya juga, iaitu belajar Al-Quran, membuatkan tuan-tuan juga senang. Suami isteri juga akan bersama, akan senang di kehidupan akhirat nanti, insya-Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, soalan yang selalu juga ditanya kepada saya waktu semalam lah, Ustaz, saya tak dapat tengok live. Ada seorang tanya, 2-3 orang lah. Cuma satu orang ni kata, saya guru kafar. Mungkin waktu tu saya akan mengajar. Ada ulangan tak Ustaz? Tuan-tuan yang mulia, bila tuan-tuan daftar, ini saya cerita mungkin yang barulah, yang dah lama masuk tahulah. Yang mungkin yang baru, kalau tuan-tuan daftar, kita akan ada FB tertutup. Kita akan ada grup FB seminar tu lah, grup FB tertutup. Selama mana tuan-tuan ada dalam grup FB tu, tuan-tuan boleh tengok pagi, petang, siang, malam. Memang ada ulangan lah. Kalau tuan-tuan tak dapat live pun, tuan-tuan boleh tengok tengah hari, tuan-tuan boleh tengok petang, tuan-tuan tengok malam. Sampai hujung tahun. Sampai hujung tahun ni kurang lebih sebulan setengah. Bukannya tengok ulangan, sampai lebam. Sampai lebam boleh tengok. Maksudnya, bukan tuan-tuan je boleh tengok. Nanti kalau anak balik, menantu balik, boleh juga dia dapat manfaat daripada seminar tajwid kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin yang tak hadir semalam, seminar kita ni tajuk besar dia. Tajuk besar dia yang utama dua. Yang ini kita nak sama-sama belajar. InsyaAllah saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan berkaitan dengan waqaf dan ibtidak. Waqaf dan... Ada yang tanya, Ustaz, saya baru nak belajar tajwid. Boleh ke saya join? Tuan-tuan,
seminar kita ini, kita akan raikan yang peringkat bawah ataupun peringkat kita panggil apa ya, baru belajar, pertengahan belajar dan juga guru-guru yang dah mahir, yang mengajar-ngajar ni. Contoh bab wakaf. Kita akan belajar ini wakaf lazim, ini wakaf jaiz, wasal ula, wakaf ula. Itu basic tuan. Tuan-tuan jangan ingat itu dah terror tak. Itu basic saja. Yang tuan-tuan, ini sili, ini wasal ula, ini wakaf ula. Itu basic. Kita akan belajar. Baik siapa juga yang basic, kita akan belajar basic dan sampai pertengahan. Sampai kita akan belajar wakaf ikhtiari, wakaf tam tu apa. Itu dah tahap pertengahan. Yang ini pembahagian wakaf. Dan juga para guru bagi yang dah mahir, kita akan cerita berkaitan dengan perbahasan berkaitan dengan wakaf dan ibtida. Sebab tu rangkaiannya tuan-tuan, apa pun tahap tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan dapat faedah daripada seminar ini insya-Allah ya. Yang kelima, sebab tu apa juga yang saya boleh kata rugilah. Kalau tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah semuanya kalau tak join akan rugi seminar ini. Dan yang keenam, caranya mudah lah. Caranya sangat mudah. Bagi ibu-ibu ayah-ayah yang ingin mendaftar, pertama, WhatsApp saja nombor. Nombor yang berjalan tu pun boleh. Yang sekarang berjalan kat bawah tu kan. Boleh WhatsApp, ada nombor dekat situ. Dekat video kita semalam pun ada. Tuan-tuan rasa, Ustaz, saya nak join seminar. Nanti admin kita akan bagi poster yang baru dan juga akan bagi detail maklumat. Okey, senang saja. Dan yang ketujuh, yang second akhir, bagi akak-akak juga yang dah tanya dan sebagainya, kalau boleh cepat bertindak kak cepat bertindak sebab saya nak masukkan tuan-tuan dalam grup WhatsApp, saya nak masukkan tuan-tuan dalam grup FB. Nanti kita akan ada buat sebelum seminar, kita akan ada buat sedikit kelas. Sebelum kelas seminar, kita akan ada sembang-sembang tajwid sebelum seminar. Dan yang terakhir, saya rasa suka juga saya ingatkan, esok kita jumpa esok. Malam ni. Malam ni kita ada live mengejut. Tak ada lah namanya mengejut. Kalau dah cakap. Maksudnya, malam ni insya-Allah, malam ni kita buat macam live itu hari, live mengejut. Kita detailkan setiap huruf kesilapan yang berlaku kan. Bagi akak-akak yang join dengan saya minggu lepas, 2 minggu lepas 2 minggu lepas kita sedang detailkan surah Al-Mulk. Kita cerita sampai alif lam tu alif lam apa. Begitu. Baru ayat 3, baru sampai ayat ketiga. Bayangkan 1 jam satu ayat 3. Kita detail dari segi tajwidnya, kesilapan yang selalu kita buat, apa dari segi istilahnya. Tu. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambunglah ayat yang keempat. Tak tahulah sampai ayat berapa. Itu yang pertama. Dan yang keduanya esok. InsyaAllah ibu-ibu, ayah-ayah, abang dan kakak jangan lupa untuk kita bersama-sama lagi dalam slot Yasin dan Tahlil Perdana. Waktu yang sama 6.50 pagi insyaAllah. Boleh insyaAllah? Ustaz, macam mana kalau kadang-kadang line tak ada kat tempat saya? Boleh tengok ulangan macam tadi jugalah macam tadi juga. Baik, saya rasa sekadar itu. Saya tak dapat join. Ramai juga sahabat-sahabat kita yang menonton. Sahabat-sahabat kita yang lama. Sahabat-sahabat kelas EQDH kita yang lama. Dan juga yang baru. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak di atas semua sokongan. Mudah-mudahan ilmu pun kita dapat belajar. Banyaklah kalau tuan-tuan, kalau saya nak cerita. Macam saya ceritalah. Bayangkan, kalau contohnya surah Yusuf tu kan. La ta'manna. Sekadar basic kita tahu dekat perkataan ini boleh dibaca secara ishmam dan boleh dibaca secara ar-raum. Itu bukan terror lagi kak, itu baru basic. Kalau hari ini kita tahu, ini bacaan ishmam, ini bacaan ar-raum. So itu baru basic. Belum pertengahan lagi, belum mahir. Nanti saya akan kongsikan bacaan ishmam tu saja. Bacaan ishmam tu saja ada 3 jenis bacaan. Ada 3 cara bacaan.
Sebab tu panjang lah ceritanya. Dan banyak lagi lah perkataan-perkataan yang pelik. Du'fin. Cukup banyak lah. Cukup banyak. Sebab tu insyaAllah seminar kita 5 hari. Sebab kalau 2 hari tak cukup. 2 hari insyaAllah rancangan saya lah. 2 hari untuk kita cover waqaf dan ibtida'. 3 hari lagi untuk kita cover ayat-ayat gharibah. Dan juga perkataan hadani ke, hadan ke. Banyaklah, banyak insyaAllah. Okay? InsyaAllah jumpa esok lagi. Jumpa malam ni. Jumpa malam ni yang terdekat. Dan juga esok dalam program yang masing-masing. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak yang join. Tuan-tuan bukan sekadar dapat belajar. Dalam masa yang sama, tuan-tuan berinfak. Dalam masa yang sama, tuan-tuan membantu untuk pembangunan EQDH kita. Mudah-mudahan banyak lagi kelas-kelas. Banyak lagi kelas-kelas yang bermanfaat. Yang kelas EQDH kita ni lah. Kelas EQDH kita ni dapat memberi manfaat kepada kita. Sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua sekali lah. Abang-abang, akak-akak dan sebagainya. Di atas segala sokongan tersebut. Baik, kita tangguh majlis kita pada pagi ni dengan selawat tafrijiyah. Boleh? InsyaAllah. Macam mana, Pak? Okey, boleh? Ibu-ibu kita selawat tafrijiyah sama-sama ya. 1, 2, 3. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi. Betul ke bang? Sekali lagi. Saya silap lagu kot sekejap. Oh, lain. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi تنحلوا به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Lagu lupa kak oi. Syafiq yang pandai ni lagu ni. Baik, Kak Siti Mariam, maaf Ustaz nak tanya bila tarikh turut seminar. Akak WhatsApp je nombor tu Kak. Akak WhatsApp saja. Ataupun tekan link dekat bawah tu. Syafiq dah tekan. Akak tekan aja link tu ataupun WhatsApp aja. InsyaAllah nanti akak WhatsApp je dulu.
Dah. Akak WhatsApp je dulu, insya-Allah. Kalau join tak ada masalah. Akak WhatsApp je dulu. Nanti admin kita akan bagi tarikhnya, masanya dan segala macam. Okey? Jangan rasa berat-berat. Baik, saya rasa sekarang itu sekali lagi ampun maaf daripada saya. Terima kasih di atas segala perhatian, segala doa dan sebagainya. Kita tangguh majlis kita pada pagi ni dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.